Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Hari ini, kami akan mengedar makanan kepada jemaah di sekitar Masjid Nabawi. Untuk itu, selepas zuhur, saya dan kru jejak Rasul menuju ke Pasar Madinah di pinggir kota. Sebaik tiba di pasar ini, para peniaga baru membuka kedai masing-masing. Gerai menjual buah tembikar menarik perhatian kami. Ketika suhu panas mencecah 40 darjah Celsius, buah-buahan menjadi pilihan juadah berbuka. Isinya kelihatan amat menyelerakan, sementara saiznya pula begitu luar biasa. Pertama kali saya jumpa labu yang sebesar ini. Ini semua terdapat di Pasar Madinah, pasar terbesar di sini. Di sini menjual buah-buahan, ikan, sayuran, juga segala keperluan untuk barangan dapur di Madinah. Memangnya dikenal, jadi lepas zuhur pun bermula dan akan penuh sehinggalah ke lewat malam. Suasana pasar agak lengang. Mungkin kami antara pembeli terawal hari ini. Seterusnya, kami ke Pasar Borong yang menjual minuman dan makanan berbungkus. Ia terletak tidak jauh dari pasar buah-buahan dan sayur-sayuran tadi. Dengan harga borong, kami akan mendapat lebih minuman pada harga yang murah. Jambu. Antara barangan yang akan kami sedekahkan ketika berpuasa nanti, kerana melihat orang ramai begitu sungguh-sungguh ya berebut untuk mengejar pahala sedekah, jadi kami pun terangsang sama dan insya-Allah ini akan diedarkan di Masjid Nabawi. Bulan Ramadan, bulan buat para peniaga menuai rezeki berlipat kali ganda, sama seperti Yahya, pemilik kedai ini. ما شاء الله تبارك الله رمضان ده شهر المساكين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يكثر المحسنين ما شاء الله المحسنين نزيدوا في رمضان ما شاء الله. Selepas mendapat minuman di dalam kotak, kami seterusnya ke kedai lain untuk membeli manisan seperti biskut, gula-gula dan coklat. Pasar Borong ini bukanlah lokasi tumpuan jemaah haji atau umrah. Hanya penduduk tempatan dan para peniaga saja yang datang ke sini. Petang ini, kami akan mengedar juadah berbuka di sekitar Masjid Nabawi. Ketika sedang mengedar makanan, tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak dijangka oleh penduduk Madinah sendiri. Ia berlaku di saat-saat para jemaah bersedia untuk berbuka.
Ishak Al-Fatani, penterjemah kami, memandu ke hotel secepat mungkin agar kami dapat membungkus makanan yang akan diedarkan nanti. Namun di pertengahan jalan, perasaan teruja untuk bersedekah mendorong saya mengedarkan air kotak kepada kaum ibu yang sejak tadi dilihat berjalan dari hotel yang agak jauh menuju ke Masjid Nabawi. Setelah meletakkan kereta di medan parkir hotel, operasi kami pun bermula. Memandangkan bilik kami di tingkat 8 dan barang agak banyak untuk dibawa ke atas, tempat letak kereta menjadi lokasi pembungkusan juadah berbuka. Dengan kudrat 5 orang, kami perlahan membungkus air kotak beraneka rasa, kek coklat dan beberapa menu sampingan. Kami sedar juadah kami tidaklah seberapa dan semewah menu yang disediakan di Masjid Nabawi. Namun, kata-kata hikmah ini kami pegang sebagai prinsip. Allah tidak melihat apa yang diberi, tetapi keikhlasan dan nilai di sisi penerima. Sementara itu, suasana berbuka di Masjid Nabawi semakin terasa. Makanan mula diedarkan. Dari kawasan letak kereta, kami mula mengangkut kira-kira 6 kotak makanan yang siap dibungkus untuk diagihkan di sekitar Masjid Nabawi. Jadi edaran yang berguna sebentar lagi. Pengagihan bermula. Orang ramai di sekitar sedar jika ada yang membawa kotak bermaksud mereka akan mendapat makanan. Ia bergantung kepada konsep siapa cepat dia dapat. Sama seperti saya, rakan-rakan lain juga mengalami situasi yang sama. Baru hendak membuka kotak, puluhan tangan sudah siap menanti untuk menerima sedekah. Orang yang memberi pula harus sedia menerima risiko dikerumun, ditarik atau ditolak. Walaupun tidak begitu ramai, namun sebarang kemungkinan boleh berlaku. Alhamdulillah, reaksi spontan jemaah, gambaran keterujaan mereka menerima sedekah di bulan yang mulia. Baik, ini edaran terakhir sebab yang tadi dah habis. Jadi saya nak bagi tempat lain pula lah. Kalau tempat yang sama, takut orang yang sama kan. Jadi kita boleh, kalau boleh nak bagi pada semua orang lah. Edaran terakhir saya di pinggir jalan yang saya sangkakan tidak ramai orang. Tetapi inilah yang terjadi. Rasa dalam 15 saat kot habis ya. Itulah kalau boleh kita ni merangsang sebenarnya kita bagi lebih banyak lagi pada masa datang. Sebab sekarang dan tinggal hanya ini saja. Sebaik selesai mengedarkan sedekah, angin tiba-tiba bertiup kencang. Tidak lama selepas itu, tanpa disangka, hujan mula turun. Ia bermula sebagai rintik hujan,
Tetapi lama-kelamaan semakin lebat dan membasahi kota Madinah untuk pertama kalinya dalam tempoh setahun. Jemaah yang sebelum ini bersila di hamparan pengalas makanan melarikan diri ke kawasan berbumbung. Pelbagai gelagat manusia dapat dilihat ketika ini. Biasanya jemaah memang melimpah di dalam masjid, di pekarangan masjid dan juga di luar masjid, di kaki lima, di sekitar hotel. Namun disebabkan hari ini hari hujan, jadi mereka mencari satu ruang baru untuk membentangkan sejadah, membentangkan tikar untuk jemaah berbuka. Memanangkan lagi setengah jam waktu berbuka. Jadi semuanya kelam kabut, cuba mencari posisi yang sesuai untuk meletakkan juadah yang telah pun mereka sediakan. Kerana tanpa disangka, hari ini hari hujan memang semuanya bergembira dan juga bagaikan satu pesta kerana sudah lama hujan tidak turun di bumi Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah pada waktu mustajab doa, iaitu sewaktu pasukan tentera bertempur, waktu mendirikan solat dan ketika hujan turun." Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah yang terlihat ramai yang menandatangan berdoa kepada Allah yang Maha Kaya. Kanak-kanak pula riang bermain. Sememangnya, hujan di musim panas adalah suatu kurniaan yang indah buat para jemaah, khasnya di tanah Arab ini. Tanah dan lantai yang kering berdebu kini berubah rupa. Ia basah disiram hujan rahmat selama hampir setengah jam. Sementara tubuh yang letih dalam kepanasan mentari sebelum ini kini bertambah segar dengan lingkungan cuaca yang sejuk dan mendamaikan. Tidak kira panas mentari atau hujan ribut, jemaah tidak akan berpatah balik ke hotel. Mereka tetap meneruskan langkah ke rumah Allah dengan semangat yang tidak pernah luntur. Di sana-sini, senyuman terukir dapat menyaksikan hari bersejarah ini. Petugas-petugas masjid bertungkuh lumus mengeringkan kawasan air bertakung agar keselesaan jemaah tidak terganggu dan tiada yang terjatuh akibat lantai yang licin. Sebaik hujan berhenti, hari mula merangkak senja. Jemaah sudah bersiap sedia untuk berbuka puasa. Pada waktu ini, angin masih bertiup sepoi-sepoi bahasa dalam remang senja yang begitu syahdu. Kerja-kerja mengeringkan kawasan basah dilakukan begitu pantas oleh para petugas masjid, membolehkan para jemaah kembali memenuhi ruang yang disediakan untuk berbuka. Walaupun sebahagian besar kawasan masjid sudah dikeringkan, masih ramai yang berada di kaki lima kerana mereka khawatir
hujan akan turun lagi selepas ini. Makanan yang terhidang tidak teratur, malah suasana berbuka hari ini agak kelam kabut, tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Namun, tidak kedengaran rungutan daripada jemaah. Inilah hikmah di sebalik hujan rahmat yang turun pada hari ini. Rasa redha dan mensyukuri nikmat Allah tersebar di kalangan jemaah seperti mana cuaca sejuk yang dapat dirasai segenap penjuru kota suci ini. Memang rezeki saya lah waktu hujan akhirnya berada di kaki lima. Biasa memang tak pernah dapat roti, memang lengkap lah, datang hanya tanpa apa-apa, tapi hari dapat roti, dapat semuanya, kurma, air. Alhamdulillah, syukur rezeki di sebalik hujan rahmat. Sepanjang hidup saya, inilah pengalaman kali pertama berbuka di kaki lima. Lelaki warga India ini yang berada di hadapan saya mengagihkan kuah dal kepada jemaah di sekitarnya. Walaupun sedikit, dia gembira dapat berkongsi. Jika sebelum ini kami berbuka dalam cuaca panas, hari ini pula dibaluti kedinginan. Rezeki berbuka juga lebih banyak berbanding hari-hari yang sebelumnya. Sewaktu azan berkumandang, perasaan di hati sukar untuk digambarkan. Keseronokan sempat bersedekah sebelum berbuka digandakan dengan kesyukuran menikmati hujan rahmat pemberian Yang Maha Esa. Jika Allah ingin memberi, tiada siapa boleh menjangkakannya. Namun, hujan rahmat hari ini bagi tangisan buat kami yang bakal meninggalkan kota Madinah. Berbuka di kaki lima mungkin penutup lawatan kami di kota suci ini. Terasa berat untuk berpisah dengan suasana persaudaraan umat Islam yang berhimpun di kota Madinah. Apa yang pasti, Madinah akan terus dirindui seperti warga Madinah merindui hujan yang membawa titis-titis kegembiraan.